Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Bahasa Hijaz, saudara hadirin, tuan dan puan, sahabat, saudara-saudara sekalian. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An-nasu kal ma'adin, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam." Bermaksud manusia ini umpama bahan galian. Bahan galian ini macam-macam. Sama ada minyaknya, sama ada emasnya, sama ada bijinya, dan yang seumpama dengannya. Seperti mana mereka terpilih, mereka mulia, mereka terpuji di zaman jahiliyah mereka, demikian juga mereka akan mulia, terpuji dan terpilih di zaman Islam. Hadis ini, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan sekalian, besar isi kandungan dan perbahasan oleh para ahli ilmu, membahaskan tentang kedudukan, terfokus kepada perbahasan kedudukan sahabat Nabi radhiyallahu anhu ajma'in semasa mereka masih kufur dan setelah mereka memeluk Islam. Sebagai contoh, bagaimana sahabat Nabi yang bernama Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Dengan Abu Sufyan ini, ketika mana beliau kufur, ketika mana beliau bersama-sama dengan jahiliyah ataupun masih jahiliyah, beliau dimuliakan di kalangan masyarakat Arab. Beliau diberikan penghormatan di kalangan masyarakat Arab, yang mana kemuliaan beliau ini bukan sembarangan. Bahkan pernah satu ketika apabila beliau berdagang ke Rom, dijemput oleh Maharaja Rom, Hercules pada ketika itu datang ke istana. Hercules bertanya kepada beliau tentang baginda sallallahu alaihi wasallam, bertanya tentang Muhammad, bagi tahu kepadaku tentang Muhammad. Yang mana dalam keadaan tertekan, kata Abu Sufyan yang meriwayatkan 10 kisah tersebut setelah beliau memeluk Islam, kata Abu Sufyan radhiyallahu anhu, itu kali pertama aku bercakap perkara yang benar tentang Muhammad. Beliau menceritakan tentang latar belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Maharaja Rom, Hercules. Kemudian beliau menceritakan tentang bagaimana pengikut baginda sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan tentang bagaimana kesan dakwah baginda, impak dakwah baginda ketika itu. Dan walaupun Maharaja Rom ketika itu mempercayai dan beriman kepada apa yang disebut, perkataan mempercayai lebih tepat, mempercayai apa yang disebut oleh Abu Sufyan, namun hasil tekanan kaumnya sendiri, beliau akhirnya tidak beriman kepada baginda sallallahu alaihi wasallam kerana kedudukan, kerana kemuliaan. Jadi demikian Abu Sufyan radhiyallahu anhu, dan demikian juga keturunannya Muawiyah, demikian juga Yazid bin Muawiyah, semua yang ada kemuliaan masing-masing. Khususnya Muawiyah ada kemuliaan yang tersendiri ketika jahiliyah, yang mana akhirnya apabila memeluk Islam, mereka tetap diberikan tempat, mereka tetap ditetapkan sebagai orang yang mulia dan memiliki peranan serta sumbangan masing-masing. Abu Sufyan, antara kemuliaan yang besar, baginda sallallahu alaihi wasallam dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ketika mana berlaku pembukaan Yaumul Fath, pembukaan kota Makkah. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, "Man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin." Sesiapa yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan, maka dia akan selamat. Sehingga kan sebahagian daripada sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in bertanya, "Ya Rasulullah, siapa dia? Dia masih baru lagi peluk Islam, sedangkan ada ahli Makkah yang lebih lama, lebih ramai memeluk Islam sebelum daripada dia." Baginda sallallahu alaihi wasallam, ini salah satu strategi disebabkan Abu Sufyan ini orang yang terpilih di kalangan masyarakat Arab. Allah Subhanahu wa taala muliakan dia dengan Islam. Baginda sallallahu alaihi wasallam muliakan dia dengan Islam, menyebabkan berlaku satu perubahan besar di kalangan masyarakat Arab. Ia berbalik kepada asar contohnya Umar Al-Khattab yang menyebut, "Nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam." Sesungguhnya kami ini merupakan kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Demikian juga kata baginda sallallahu alaihi wasallam, "Lau amana 'ashiratal yahud la amana al-yahud." Kalau sekiranya pemimpin besar Yahudi itu beriman, seluruh Yahudi akan beriman. Sebab itu kata dari satu perspektif yang lain, mungkin ada orang mengulas hadis ini kalau ikut penjelasan Ibn Hajar,
Al-Asqalani juga Al-Imam Nawawi rahimahullah. Mereka melihat tentang bagaimana kaedah ataupun hikmah berdakwah di dalam Islam, memberikan keutamaan kepada orang-orang besar dalam kepimpinan, sama ada kerajaan, penguasa ketika itu ataupun pada hari ini. Kalau sekiranya bayangkan kita berjaya mengubah mereka, mengubah minda mereka, mengubah cara mereka berfikir, mengubah cara mereka berpegang dengan agama mereka, daripada kelonggaran kepada ketegasan, daripada kita katakan meninggalkan kepada mempraktikkan Islam secara menyeluruh dalam kehidupan, sudah tentu kedudukan Islam itu akan lebih kukuh dalam konteks negara, bahkan dalam konteks dunia. Demikian juga gerakan dakwah di zaman baginda sallallahu alaihi wasallam, bukan bererti kata Nabi tinggalkan masyarakat umum, tidak. Fokus kepada masyarakat umum, tapi pada masa yang sama jika mendapat peluang, jika mendapat tempat, baginda sallallahu alaihi wasallam akan mensasarkan pemimpin-pemimpin jahiliyah juga. Sebab apa? Sebab dengan beriman pemimpin jahiliyah. Contoh, Nabi berdoa kepada Umaran, dua Umar, satu Abu Jahal, satu lagi Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepada Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab terkenal, dia bukan saja penyair, bukan dia panglima tentera, dia orang yang hebat, orang yang berani, orang yang kuat, kedudukan di kalangan masyarakat Arab. Khalid bin Walid, panglima tentera yang hebat, yang memerangi baginda sallallahu alaihi wasallam ketika mana peperangan Uhud. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala muliakan dia setelah dia masuk Islam. Dilantik menjadi panglima perang dalam beberapa tempoh yang panjang setelah dilantik oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Demikian satu contoh yang baginda sallallahu alaihi wasallam berikan tentang kemuliaan orang sebelum dia peluk Islam, kemuliaan yang selepas dia peluk Islam. Sebab kadang-kadang manusia ini ada satu sensitiviti. Ini kita boleh ambil dari sudut yang umum. Bukan sahaja jahiliyah itu bermaksud kekufuran, bahkan jahiliyah itu bermaksud sebelum kita mempraktikkan Islam secara menyeluruh dalam kehidupan kita, kemudian kita menerima Islam. Dan hadis ini juga menggambarkan secara jelas bahawasanya manusia ini tahap keimanan, kedudukannya dalam agama, dia ada tahapan, ada peringkat. Bukan kita nak bawa satu kepercayaan sebahagian daripada sufisme yang terlampau. Sebahagian sufisme terlampau ni meletakkan manusia ni berdasarkan makam-makam. Ni baru makam ni baru orang tadi cakap akibat ni. Tak, itu bukan maksud saya perbahasan ni. Bukan isu an-nas kal ma'adin, bukan isu dia. Khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam. Nak bagi tahu kat sini, baginda SAW nak bagi tahu manusia ini ada masa dia mulia, ada masa dia lemah. Ada masa dia lemah, ada masa dia mulia. Ketika mana jahiliyah, dia mulia, tapi sebenarnya dia mulia di sisi manusia Arab jahiliyah, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala dia dihina. Akan tetapi bila diterima Islam, khiyaruhum fil Islam, dia bukan saja mulia dalam Islam, bukan saja mulia di kalangan orang Islam, tapi yang penting dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu message yang nak disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan takut. Jangan takut dengan apabila kita mempraktikkan Islam dalam kehidupan kita, sudah tentu kita akan ada kemuliaan. Sudah tentu kita akan dikategorikan sebagai orang yang dipilih dan terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab pada hari ini orang takut. Dia kata kalau dia buat Islam dalam kehidupannya, dia praktikkan dalam kehidupannya, dia buat, mungkin akan jadi mundur, mungkin akan jadi gagal, mungkin akan pelbagai kemungkinan yang diberikan, alasan yang diberikan. Sedangkan pada hari ini dia terpengaruh dengan cara berfikir ataupun apa yang saya nak guna perkataan, mungkin cara berfikir, pola pemikirannya dipengaruhi oleh Yahudi, dipengaruhi oleh cara pemikiran Barat. Saya bagi contoh satu. Apabila kita baru-baru ni kita ada bangkitkan isu tentang penjualan arak di dalam penerbangan MAS. Ini isu yang saya kira banyak dah lama ada orang cakap. Baru ni kita bangkitkan bagi isu. Yang buat kalau tak salah saya guna perkataan akreditasi. Akreditasi ini maksudnya penilaian untuk menentukan rating penerbangan ni. Siapa dia buat? Barat buat. Barat yang buat sistem ni. Okay.
Dan antara salah satu uh, penyebab ataupun punca kepada rating yang tinggi, salah satunya arak. Jadi bila kita contoh dalam konteks Malaysia, dalam konteks penerbangan kita, antara salah satu alasan yang diberikan adalah dari segi rating. Bila dia kaitkan rating dengan marketing, dia kaitkan marketing dengan keuntungan, dia kaitkan kemudian dia kaitkan dengan tourism Malaysia dan sebagainya. So benda tu ada kaitan-kaitan. Jadi dengan alasan-alasan yang seumpama dengan itu, contohnya dia rasa berat, dia kata payah kalau kita nak ubah benda ni. Sebenarnya rating ini orang siapa yang buat benda tu? Ini antara mereka yang menyusun, mereka yang buat sistem, kemudian mereka paksa dunia menerima sistem mereka. Islam akui, agama Islam akui ada benda yang baik, ada benda yang baik yang mereka buat. Sebagaimana kata baginda SAW, taqumus sa'ah wa hum aktsarun nas, akan berlaku kiamat pada ketika itu bangsa Rum merupakan bangsa yang paling banyak orang. Perkataan aktsar, kata ahli ilmu, merujuk kepada Jadi Ibn Hajar Al-Asqalani, Imam Nawawi sebelumnya menyebut bahawa perkataan aktsar itu, banyak itu, merujuk kepada kekuatan. Diperkuat. Bukan diperkuat saja, mereka dimuliakan oleh dunia pada Rom. Bahkan Rom itu bukan mewakili bangsa sahaja. Imam Syamsul Haq Al-Azim Abadi menyebut tentang perkataan Rom di situ juga mewakili agama, merujuk kepada Nasrani, dan realitinya pada hari ini bangsa Rom majoritinya adalah Kristian. Kerana itu kalau kita Vatikan City pusat di rumah, dan itu realiti. Nabi kata mereka akan kuat, mereka akan dimuliakan. Sahabat Nabi yang membaca ataupun mendengar hadis ini, dia memberikan ulasan. Nabi cakap simpul ya. Sahabat Nabi ulas. Kata sahabat kita Syekh Abdul Al-Ghifari, dia mengulas, dia kata yang diartikan dengan bangsa Rum di banyak ramai ni kuat, dia kata dia, inna fihim la khisarun arba'. Mereka ada empat ciri-ciri perkara yang menyebabkan bangsa mereka tu jadi dimuliakan, dilihat, didampak kekuatan mereka. Pertama sekali kata dia, asra'uhum ataupun ahlamuhum, innahum ahlamun nas inda fitan. Mereka orang yang paling bijaksana ketika mana berlaku fitnah. Berlaku fitnah ni luas, perang ke, ataupun pergaduhan ke, perselisihan ke, kacau bilau ke, huru-hara, dia paling bijaksana sebelum buat sesuatu keputusan dan tindakan. Tak sembrono. Kedua, mereka ni asra'uhum ifaqah ba'da musibah, cepat sedap bila timpa musibah. Dia tak tunggu lepak dulu, dia cepat sedap, kesedaran dah. Bila timpa musibah cepat sedap. Ketiga, mereka ni kata Abu Dhar, awsyakuhum qarra ba'da farah. Mereka bila balik perang, susun balik strategi untuk keluar dari perang. Maknanya cepat bertindak. Kemudian lagi, wa khairuhum li miskin wa yatim wa dhaif. Mereka ni orang yang paling baik kepada anak-anak yatim, orang miskin, orang lemah. Dan itu realitinya. Yang banyak buat program-program volunteer, malam kita sebut pasal volunteer. Itu banyak. Keluar lagi ni, saya ke Gaza awal tahun baru. Itu ni. 30. Okey. Awal tahun baru ni saya ke Gaza. Saya ke Gaza, kita tengok ada sepasang suami isteri Kristian yang duduk di Gaza dah masa ketika tu dah dekat setahun lebih. Dia duduk di Gaza suami isteri. Yang kata dia bantu, dia Kristian. Tapi dari sudut semangat dia, dari sudut kesungguhan dia bantu sampai dia cakap Arab. Pasang semesta. So itu realiti yang berlaku tentang mereka. Lepas tu, satu lagi, sahabat Nabi ni, dia tambah satu lagi perkara dia tu. Wa khamisatun jamilatun. Perkara yang kelima, yang baik daripada mereka yang boleh kita contohi. Apa dia? Kata dia, wa amna'uhum min dhulmil muluk. Mereka ni orang yang tegas menentang kezaliman pemerintah. Itu sifat mereka, dan kita tahu mereka ni secara terbuka, mereka secara kritis dan sebagainya. Islam suruh tentang kezaliman pemerintah, tapi Islam bagi guideline supaya manusia tidak bertindak sesuka hati dia.
Islam suruh menasihati pemerintah, Islam suruh menegur, Islam bagi guideline. So kalau kita nak capai kemuliaan, kita nak seperti mana kita dahulu, kita hari ini juga dimuliakan. Kalau ketika mana manusia dulu kufur, ketika mana manusia dulu jahiliyah, kalau dia nak kemuliaan, tentu dia perlu kembali kepada Islam. Perlu kembali kepada Islam, secara menyeluruh, secara keseluruhan. Dan sudah tentu tidak ada orang daripada kalangan manusia yang mampu mempraktikkan secara keseluruhannya, dan dia akan bermula secara peringkat demi peringkat. Moga-moga dengan pemeringkatan ini secara berperingkat ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan tabat sebagaimana Al-Quran itu turun munajjaman, dia secara berperingkat. Ini bertujuan untuk tasbih, kata Allah di dalam Al-Quran kepada Muhammad SAW, yuthabbita bihi fuadak, bertujuan untuk tetapkan hati kamu. Mungkin juga kita pada hari ini mempraktikkan Islam sekadar mana yang kita tahu secara berperingkat. Bahkan sudah tentu daripada kalangan manusia memiliki pilihan, memiliki kecenderungan, memiliki tahap keimanan yang berbeza, yang mana kita pada hari ini pun kita menerima agama, bukan kita boleh terima semua secara serentak, bukan kita mendengar nasihat terima hari ini besok berubah. Kita pun secara berperingkat lakukan dalam kehidupan kita. Demikian juga manusia-manusia ini. Wallahu a'lam, demikian boleh saya ringkas tentang hal tersebut.